Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali sekali bersama saya Nazri bin Hamdan dalam saya punya YouTube channel saya. Kepada korang yang masih belum subscribe saya punya YouTube tu, tolong-tolonglah tekan butang subscribe tu. Bukan kena bayar pun, tekan je lah butang subscribe kan. Jadi bolehlah bagi saya lebih semangat untuk buat lebih banyak dan lebih kerap lah berbuat berita dekat berita pula apa ni, mengulas keadaan-keadaan ekonomi semasa dekat saya punya YouTube channel ni. Okey, minta maaf kalau mata saya agak merah sikit tadi masuk abuk saya gosok. Dia nampak merah sikit lah mata saya tu, tapi harap-harap tak kena sakit apa-apalah. Okey guys. Sekarang ni kita bercerita tentang kadar pertumbuhan ekonomi yang sekarang ni menjadi topik yang agak hangat lah diperkatakan dekat social media, yang mana kadar ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita ataupun kita punya overall economic growth for the year in 2023 normalize ataupun moderate ataupun menyederhana kepada 3.7%. Orang kalau gunakan perkataan menyederhana ni marah. Ada setengah orang tu marah. Oh, tak boleh, jangan gunakan perkataan menyederhana. Dah turun lah. Dah jatuh tu jatuh lah. Jangan gunakan perkataan menyederhana kan. Perkataan menyederhana ni ada setengah orang dia pantang dia tak boleh dengar, dia koyak. Dia kata tak boleh, jangan guna perkataan menyederhana, guna je perkataan jatuh sebab dah jatuh-jatuh lah. Okay, sebab menyederhana ni sebenarnya dia sebuah direct translation lah daripada moderate. Dalam ekonomi dalam terma-terma ekonomi, perkataan moderate ni ataupun moderation ni biasa. Korang bacalah mana-mana economic papers ke, korang akan selalu jumpa perkataan moderate. Jadi menyederhana ni dia adalah sebuah perkataan yang kita direct translate daripada Inggeris lah, menyederhana. Sebab saya tak nampak pun ada perkataan lain yang kita boleh gunakan direct translation untuk moderate tu, selain daripada menyederhana lah. Itulah, tapi ada setengah orang tu bila kita gunakan perkataan menyederhana tu dia marah. Tapi kita faham lah. Dia orang bukan orang ekonomi, tapi kalau orang ekonomi dia nampak perkataan moderate ataupun menyederhana tu dia tak ada masalah. Dia boleh accept benda tu. Tapi kita kena faham lah background orang ni berbeza-beza. Ada, bukan semua orang boleh menerima perkataan-perkataan ataupun terma yang digunakan dalam economics ni. Okey, secara overall kita punya economic growth macam saya cakap tadi lah 3.7%. Dia adalah lebih perlahan daripada economic growth kita pada tahun 2022, iaitu sebanyak 8.7%. 8.7% tu dia adalah satu kadar pertumbuhan yang sangat tinggi. Ia adalah abnormal. Itu kadar pertumbuhan yang lebih kurang sama sebelum kita berhadapan dengan krisis ekonomi 1997-98. Kalau korang tengok masa, kalau korang cek balik pada sekitar tahun 1990-an tu, kita punya economic growth macam itulah, 8.7%, 9%. Kita pun, kalau tak salah saya kita pun pernah mencapai double digit juga. So kadar pertumbuhan 8.7% tu dia adalah satu kadar pertumbuhan yang sangat besar, yang sangat tinggi, yang memang kita tak boleh nak achieve setiap tahun lah. Kalau korang tengok dari segi kita punya rekod pun, kita punya kadar pertumbuhan adalah sekitar 4 hingga 5% sahaja. Dan ada orang bandingkan kita sekarang ni di belakang Vietnam, kita di belakang Filipina. Woi! Kita memang pun sebelum-sebelum ni kita punya economic growth tak boleh lawan Filipina dengan Vietnam punya. Filipina dengan Vietnam, kalau korang tengok dari segi trend dia orang punya economic growth memang atas 5%. Kita punya economic growth adalah lebih kurang dalam 4 hingga 5%. Lagi satu kita kena faham bahawa economic growth Vietnam dan juga Filipina ni dia banyak dijana oleh dia orang punya FDI lah, atau foreign direct investment. Sebab dia orang ni adalah sebuah ekonomi yang mana dia orang menggunakan model low cost labor. Low cost labor ni bermaksud tenaga buruh dekat tempat dia orang murah. Jadi mana-mana foreign investors ke yang nak buat kilang, of course lah dia orang akan pilih negara yang mempunyai tenaga buruh yang murah. Macam contohnya macam Vietnam dan juga Philippines. So dia orang pergi ke situ dan juga dia orang invest dekat situ untuk mendapatkan benefit ataupun advantage dari segi low cost punya labor, tenaga buruh yang murah. So sebab tu kalau korang tengok Vietnam dia adalah sebuah negara yang memang the engine of FDI lah dekat Asia Tenggara ni sekarang ni. Okay, Malaysia kita dah tak boleh lah. Kita dah tak boleh nak
menggunakan model ekonomi yang sama seperti iaitu low cost labor, seperti mana macam Vietnam tu kita dah keluar daripada kategori macam tu. Kita sebenarnya sudah berada dekat level yang upper middle. Kita sekarang ni tapi kita upper middle ni kita nak pergi kepada high income, tapi kita tak dapat pergi. Kita dekat upper middle tapi kita nak pergi kepada high income tu, itu kita tersekat. Kita tersekat dekat situ yang kita panggil sebagai middle income trap. Kita terperangkap dekat middle income ni. Kita tak boleh, sama kita tak boleh pergi kepada high income. Itu masalah kita bertahun-tahun. Nantilah insyaAllah mungkin dalam video lain saya ceritalah bab tu. Okay, tapi untuk video ni saya nak fokus kepada economic growth sajalah. So ada ramai orang membandingkan kita punya FDI ni dah tak dapat menyaingi negara-negara lain dan sebagainya kan, dan kita punya economic growth ni tak dapat lawan Filipina dan juga Vietnam. So kita kena faham dari segi terangnya memang kita di belakang, economic growth kita memang di belakang Vietnam dan juga Thailand. Okay, Vietnam dan juga Philippines. Okay, so economic growth dan orang, saya faham lah kebanyakan orang yang mewar-warkan atau memain-mainkan isu ni adalah bertujuan untuk tujuan politik sebenarnya kan. Diorang nak cakap lah bahawa the previous administration ni lebih bagus menguruskan ekonomi berbanding pentadbiran sekarang. Saya faham itu adalah untuk tujuan politik, tapi tak apalah. Walau bagaimanapun, kita kena cakap jugalah berpandukan kepada fakta. Yang orang nak berpolitik tu biarlah dia kan, tapi kita ni yang mendengar ni, kita kena tengok berasaskan fakta. Okay, so kita nak sokong parti politik mana sekalipun tak apalah, itu hak masing-masing guys. Saya pun tak pernah berkempen untuk mana-mana parti politik pun, tak ada. Tapi kalau saya cakap ni memang based on facts lah. Okay, so korang kena tengok lah benda ni kan. Jadi adakah benda ni berasaskan fakta ataupun tidak. Dan kalau kita tengok lah kan, memang betul, kita tak boleh nafikan, we cannot deny that the economic growth pada tahun 2022 tu sebenarnya lebih bagus daripada tahun 2023. Ini benda ni memang fakta. Memang tak boleh nak dinafikan. Memang betul, 100% facts. Akan tetapi, kita kena faham juga bahawa economic growth pada tahun 2022 yang 8.7% tu, dia adalah driven by debts. Dipacu oleh hutang. Sebab tu kalau korang tengok, kita punya defisit tu selama 3 tahun, 2020, 2021 dan juga 2022 tu, kita punya defisit di atas 5%. It's above 5% yang meletakkan kedudukan fiskal kita dalam keadaan yang bahaya guys. Bukan 1 tahun kita defisit teruk, tak. Kita defisit teruk selama 3 tahun. Dan kalaulah pada tahun 2022 tu kita tak dapat mencatat kadar pertumbuhan yang lebih baik, memang something wrong lah berlaku kan. So memanglah sepatutnya pada tahun 2022 tu memang patut kita dapat economic growth yang besar selepas berapa banyak billions duit kita belanjakan selama 3 tahun tu untuk kita keluar daripada pandemik COVID-19. Ada orang cakap, tak boleh bang, itu memanglah pandemik COVID-19, no choice. Memanglah kita terpaksa berbelanja. Dan janganlah bandingkan exactly tahun 2022 dengan 2023. So if you bandingkan macam tu, it's not the apple to apple comparison. Kan? Bukan saya nak menyebelahi kerajaan ni, kerajaan tu, tak ada. Ataupun parti politik tu, parti politik, tak ada. Tapi kita kena faham dari segi economic facts dia macam mana. Supaya orang politik ni tak boleh nak mempermain-mainkan kita lah. So kita kena ada judgement kita sendiri based on facts. Okay, sebab itu kalau korang tengok pada tahun 2020, for example pada masa tu kita dah masuk ke dalam kemelesatan ekonomi. Korang faham kan kemelesatan ekonomi ni maksudnya macam mana? Kalau kita berhadapan dengan negative growth untuk 2 quarters berturut-turut, itu kerajaan dekat sesebuah negara tu kena declare lah yang diorang ni dah masuk ke dalam kemelesatan ekonomi. So kalau lah kata 1 quarter tu kita negative growth, tapi selepasnya kita positif balik, itu kita belum lagi termasuk dalam kemelesatan ekonomi. Unless kalau 2 quarters berturut-turut, barulah kerajaan dekat sebuah negara tu dia boleh declare bahawa dia punya ekonomi tu dah termasuk ke dalam recession. Yang baru-baru ni macam kita tengok dekat United Kingdom lah. United Kingdom dia dah declare lah dia orang dalam keadaan economic recession. Dan
korang tengoklah dekat dia orang punya GDP growth tu, carta tu, korang tengok dia orang dah negatif selama 2 quarters berturut-turut, and then dia orang declare lah dia orang dalam keadaan economic recession, as well as Japan. Japan pun sama guys. Japan ni secara senyap-senyap secara senyap-senyap dia orang dah masuk ke dalam economic recession. Ramai orang tak perasan. Yang Jepun sekarang ni sudah masuk ke dalam economic recession. Jepun ni pula, nanti saya ceritalah dalam video saya yang lain, tapi Japan ni dia secara asasnya lah dia ada masalah untuk the government of Japan ni untuk naikkan dia orang punya private consumption, because Japan ni memang dia berhadapan dengan economic stagnation lah, dan dia orang selepas dia orang masuk ke dalam fasa the lost decade dia orang tak dapat nak generate economic growth yang begitu baik, so dia orang terpaksa maintain kadar faedah di paras yang rendah. Sebab tu dia orang melaksanakan apa yang kita panggil sebagai zero interest rate policy ataupun ZIRP, ZIRP. So zero interest rate policy ni diperlukan untuk naikkan balik dia orang punya inflation, naikkan balik dia orang punya household spending ataupun consumption. So dilema yang dihadapi oleh negara Jepun ni pula, kalaulah kata sekarang ni contohnya United States AS, dia orang meletakkan dia orang punya kadar faedah di paras yang tinggi, so Japan terpaksa kekalkan kadar faedah dia dekat paras yang rendah. So dekat situ ada gap yang besar guys di antara interest rate dekat Federal Reserve dengan interest rate dekat Japan. So secara logiknya, kalaulah gap tu terlalu besar, ini akan menekan yen untuk terus jatuh dan juga mengalami depresiasi ya. Sebab tu kalau korang tengok yen jatuh, sebenarnya yen sepatutnya jatuh lebih teruk daripada tu. Yang menyebabkan diorang ni tak mengalami kejatuhan yang terlalu teruk, tapi diorang punya currency tetap jatuh adalah kerana diorang punya bank pusat melaksanakan intervention. Intervention ni maksudnya diorang beli balik yen lah dalam pasaran. So kalau kata bank Central Bank Japan ni dia tak beli balik yen, lagi teruk diorang punya currency jatuh. Okay, sebab Japan ni dia ada foreign currency reserve yang besar so diorang boleh pertahankanlah diorang punya currency tu. Kalau tak diorang pun tak boleh. Kalau kata diorang naikkan diorang punya kadar faedah, lagi teruk diorang punya household consumption lagi jatuh. So ini adalah dilema yang terpaksa dihadapi oleh negara Japan sekarang ni. As long as US mengekalkan kadar faedah diorang ni pada tahap yang tinggi dia akan menekan yen. Okay. So kita berbalik kepada topik tadilah, iaitu economic growth. Kalaulah selepas kita spend duit berbilion-bilion ringgit dengan defisit. Defisit korang tahu kan, defisit ni bermaksud kerajaan berhutang. So contohlah ni bagi korang yang mungkin tak ada background economics lah, saya cerita dengan korang So katalah gaji kita RM3,000 sebulan, and then kita punya spending total spending kita berbelanja sebanyak RM4,000. So kita ada difference sebanyak RM1,000 So daripada mana kita nak dapat RM1,000 tu, kita hutang. Itu kita difference of RM1,000 tu kita panggil sebagai deficit lah. Okay. So kerajaan pun macam tu. Kalau kerajaan dia punya revenue setakat tu, tapi dia nak berbelanja lebih banyak dan lebih besar daripada dia orang punya revenue ni, dia orang terpaksa berhutang lah. So berhutang ni dia orang kita panggil sebagai government deficit. Macam mana kerajaan berhutang? Kerajaan berhutang yang mengeluarkan kertas hutang, kita panggil sebagai bond lah. Okay, itu pun kita panggil sebagai the printing of money lah, cetak duit. Itulah namanya cetak duit. Okay, so memang betul kalau kita tengok economic growth kita memanglah lebih rendah daripada tahun 2022 kan, compared to 2023. Sebab tahun 2023 ni kita tak boleh nak spend kita punya perbelanjaan sama macam 2020, 2021, 2022. Habislah kita. Kalau kita mengekalkan kita punya paras defisit tu, kita berbelanja dengan begitu banyak sekali pada tahun 2023, sure kita punya economic growth tu still akan maintain dekat 8%-9%. Tapi the growth itu kita generate daripada hutang, ataupun kita panggil sebagai artificial growth. Artificial growth ataupun artificial maksudnya dia bukan sebenar-benarnya lah, ataupun palsu lah. Kan? Artificial. It's not real growth. It's the artificial growth yang kita jana melalui hutang. So that's why saya tak suka nak buat comparison. Tahun 2022 kita punya economic growth memang power lah, 8.7%, kemudian kita jatuh. Tak boleh guys. Sebab we are not comparing apple to apple. Kalaulah sekarang ni the government spend
sama, defisit tu sama iaitu di atas 5%. Katalah tahun lepas pada tahun 2022 kita punya defisit tu ada sebanyak 5.6%. Dan pada tahun 2023 dikekalkan pada defisit 5.6%. Dan kalau tak dapat achieve sama tu then something wrong lah. Tapi kita tahulah pada tahun 2023 ni sasaran defisit kita adalah 4.9%. Sama ada kerajaan akan capai ataupun tidak 4.9%. So itu kita kena tunggulah kan official figure. Kalau dia tak capai 4.9% tu bahaya juga tu. Sebab apa? Dia akan memberikan tekanan kepada kita punya rating, credit rating bond kita. Okay. So sasaran adalah sebanyak 4.9% yang dikeluarkan setakat bulan Oktober kalau tak salah saya. Fitch Ratings dia ada di bawah BMI. BMI ni dia bawah Fitch Ratings lah. Dia cakap pada masa tu bulan 10 tahun 2023 dia orang release satu statement. Dia orang kata kita punya fiscal deficit on track ke dekat 4.9%. Berapa dia punya official figure nanti kita kena tunggulah. Kita kena tengok. Lepas dia keluar nanti kita komen lah balik kan. Okay. So itu dari segi kita punya economic growth lah. Dan juga kita kena faham lah pada tahun 2023 ni ekonomi China yang merupakan rakan dagang terbesar kita dalam keadaan yang agak perlahan. Dia orang punya economic activities dia orang agak perlahan. So kita punya ekspor ke China pun agak perlahan pada tahun 2023. If not because of that, mungkin kita boleh capai 4%. Kita punya sasaran actually yang kita set target lah pada tahun 2023 adalah between 4 hingga 5%. Tapi of course kita miss target tu. Dan one of the main reason kenapa kita miss target tu adalah because kelembapan ekonomi dekat China. Sebenarnya sekarang ni korang tahu kan ekonomi China sekarang ni dia orang berhadapan dengan deflasi. Deflasi ni bermaksud apa? Inflation dia orang negatif. Dan deflasi juga menunjukkan bahawa private consumption dekat China ni dia tidak begitu, confidence level dia jatuh lah. Orang macam tak nak berbelanja sangat dekat China ni kan. So kita menantilah mungkin China akan melaksanakan fiscal stimulus package ke. So kita kena tengok lah. Okay, itu dari segi economic growth lah. Lagi satu dari segi FDI lah. Ada satu posting lah dekat FDI. Saya tak nak cakap siapa lah, tapi benda ni disebar-sebarkan juga. Dan saya pasti benda ni pun ada motif politik juga, iaitu membandingkan kita punya FDI pada tahun 2022 dan juga tahun 2023 lah, yang mana kita punya FDI tahun 2023 tu dia drop dan benda ni kita tak boleh nafikan. Kalau kita compare pada tahun 2022 tu memang kita punya FDI jatuh secara overall dekat tahun 2023. Akan tetapi kita kena faham juga guys pada tahun 20 macam saya cakap tadi lah, tahun 2020, 2021, 2022 tu kita banyak pump duit dekat ekonomi. Relationship between government fiscal incentive dengan FDI ni dia positively correlated kalau kita tengok dari segi standard pemahaman ekonomi. Sebagai contoh lah, kalau kata government pump duit melalui fiscal policy dan memperbanyakkan fiscal incentives ni, apa akan berlaku guys? Dia akan generate inflation. Okay, bila inflation tu dia berjaya generate, so maksudnya apa? Private consumption menjadi strong, nampak strong lah. Bila dia pump banyak duit, kita punya aggregate demand pun akan naik, kita punya pertumbuhan ekonomi pun akan naik. So kalaulah kita ni sebagai seorang investor, kita nak tak melabur dekat ekonomi yang sedang booming, sedang meletup. Okay? Kita nak tak kita apa ni invest dekat ekonomi yang sedang meningkat, sedang boom kan? Ataupun kita nak melabur dekat negara-negara yang ekonomi itu tengah slow. Mana satu? Of course lah kita nak melabur dekat negara yang ekonomi activities tengah sedang boom. Betul tak? So, that's why government fiscal incentives ni, normally dia akan generate FDI. Okay? So, kalaulah contohnya, pada satu ketika tu, government dia perlahankan dia punya fiscal deficit, tapi FDI naik. Itu different. Jadi, saya tak nampak apa benda yang wow sangat daripada kita punya performance FDI tu. Kalau kata kita dah spend begitu banyak duit selama 3 tahun tu, memang patutlah kita punya FDI naik. Kalau kita dah spend duit tapi kita punya FDI tak naik, memang something wrong. Kan? Dan kalau lagi satu point penting saya nak cakap dengan korang dekat sini. Kalau korang tengok dari segi carta FDI,
kita punya FDI pada tahun 2023 tu compared with tahun 2022 memang dia menurun. Tapi kalau korang tengok sebelum tu kita punya FDI tahun 2023 tu dia dah balik kepada pra-pandemic level. Dia pergi balik kepada pra-pandemic. So okey lah, nak kata teruk sangat pun tidak lah kan. Kan. So pada saya okey lah kita, kalau kita tengok dari segi sebelum pandemik, iaitu pada tahun 2020, kita punya FDI pun level-level macam tu je. Kan. So kalau kita tengok FDI kita, in fact pada suku keempat tahun 2023 tu, kita punya FDI kita meningkat dengan begitu mendadak sekali kepada 17.1 bilion pada tahun 2023 suku keempat. Okay. Berbanding 7.2 bilion pada suku ketiga lah. Okay. Ini adalah the largest amount of FDI inflows berbanding pada suku keempat sejak suku keempat 2022. Dan kalau kita tengok dekat situ dominant sektor FDI ni daripada Singapore, Hong Kong, Japan. Dekat situ. Dan tak ada primary contributor ni, tak ada China. Sebab apa China kini economic slowdown. Kalau korang bayangkan, kalau kata ekonomi China ni dia okey, dia punya economic activities bagus, lagilah kita punya FDI tu akan bertambah naik lah pada tahun 2023. But unfortunately, keadaan ekonomi global pada tahun 2023 tu dia agak mencabar bagi kita, especially dalam keadaan di mana China punya economic growth kita slow down. Ekonomi China slow down dan kita pun merupakan the largest trading partner with China. Kita tak ada pilihan lain lah. Dan saya percayalah kenapa kita punya economic growth pada tahun 2023 tu miss daripada kita punya target tu, because of kita punya kekuatan ekspor kita dengan China tu lah. So kita punya ekspor tu jatuh lah ekspor ke China. So guys, itulah dia sedikit video saya mengenai kita punya kadar pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023. Dan juga untuk tahun 2024 ni sebenarnya kita punya economic growth pun still dalam keadaan mencabar. Kalau kita tengok tidak ada jaminan lah bahawa untuk tahun 2024 ni economic growth secara global lah, the global economic growth akan becomes better. Tak ada jaminan. Kalau kita tengok contohnya lah, negara maju contohnya macam UK yang saya sebut tadi lah, dia orang dah masuk ke dalam kemelesatan ekonomi. Dan lagi satu Japan, another developed country, Japan pun masuk ke dalam kemelesatan ekonomi. Dan saya terkejut juga, saya baca satu artikel daripada Citi Chief Economist menjangkakan bahawa US pun mungkin akan masuk ke dalam kemelesatan pada pertengahan 2024 tahun ni lah. So it's not really promising in terms of global economic activities untuk tahun 2024 ni. So kita mungkin akan still berhadapan dalam keadaan yang agak mencabar lah. Dan lagi satu, negara jiran kita, kalau korang tengok among kita punya dekat Asia Tenggara kita punya jiran-jiran yang terdekat ni, one of the country yang sekarang ni dia kena berhati-hati sikit adalah Thailand guys. Thailand punya kita tengok dia orang punya domestic consumption dan juga dia orang punya inflation tu tidak begitu convincing. So that's why Perdana Menteri Thailand ni dia beria-ia nak pump duit ke dalam ekonomi dia orang untuk boost baliklah economic activities. Dan kalau dia orang tak buat sesuatu, ada possibility mungkin Thailand pun boleh berpotensi masuk ke dalam kemelesatan. Alright guys, itu sajalah saya punya video untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada korang yang tonton video ni sampai habis. Lagi satu, apa lagi isu-isu ekonomi semasa yang korang nak saya ulas, korang boleh letak dekat ruangan komen. InsyaAllah saya akan pick it up. Dan juga saya akan ulaslah mengenai isu ekonomi tersebut. Dan lagi satu guys, jangan lupa guys, subscribe saya punya YouTube channel ni. Lagi satu, saya punya follow lah saya punya akaun-akaun macam TikTok ke, dekat Twitter ke dan juga dekat IG. IG ni saya ada masalah sikit untuk naikkan saya punya followers kat situ. Saya tak tahu kenapa daripada dulu saya fail dekat IG. Jadi kalau korang boleh support saya dekat IG tu, alhamdulillah lah. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video-video saya yang akan datang. Bye bye.